Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. TPM Presiden dan Premier Presiden dan ketua-ketua parti, pimpinan yang lain. Alhamdulillah, suatu perkembangan yang sangat menarik dan bermakna dalam sejarah politik tanah air, di mana kita capai persefahaman atau permuafakatan dengan hala tuju yang jelas untuk membangun negara, menjamin supaya sistem politik kita stabil dan menumpu perhatian untuk mengangkat martabat negara kita sebagai negara yang maju, maknanya tumpuan kepada soal tata kelola, good governance dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Ini tidak boleh dicapai tanpa kerjasama rakan-rakan pimpinan parti dari Semenanjung dan Sabah dan Sarawak dengan beberapa perakuan yang lebih berdasarkan kepada komitmen kita kepada prinsip-prinsip dan perjuangan dan dasar. Saya ingin jelaskan seperti mana kalau yang tertera dalam memorandum ini, yang disepakati bukan soal kedudukan atau habuan, tetapi prinsip dan dasar yang tertera kepada soal apa yang disebut sebagai tata kelola yang baik atau good governance, dan juga soal pemacuan pertumbuhan ekonomi yang segar dan meyakinkan. Jadi saya yang telah diberikan kepercayaan terharu dengan bentuk sokongan dan juga komitmen bersama sebagai satu pasukan mantap kerajaan perpaduan, dan ini akan membolehkan kita menghadapi apa-apa permasalahan di parlimen dan juga di luar dengan satu suara, iaitu Kerajaan Perpaduan Malaysia. Jadi sekian, terima kasih. Saya tekankan dua. Pertama, soal tata kelola yang tentu mengikat kita dari segi perpaduan rakyat, semua kaum dan semua wilayah. Kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang mewakili semua kepentingan politik utama dalam negara dan memperaku isu-isu yang telah termeterai dalam perlembagaan negara. Dan juga memberi pertimbangan. Saya ingat kalau dalam perjanjian persefahaman pertama kali dalam isu yang khusus mengambil kira semangat perjanjian Malaysia 1963 atau MA63, dan juga beberapa pertimbangan khusus bagi pembangunan dan juga prinsip-prinsip dasar yang menyentuh Sabah dan Sarawak. Selain itu, saya telah berikan pelakuan kepada Premier Abang Jo dan juga TPM bahawa hal-hal yang telah disepakati tidak boleh dirongkai. Yang mana yang boleh kita laksanakan, dan saya beri tempoh 1 bulan, dan saya ingin mengambil kesempatan ini menyebut bahawa hal-hal yang menyangkut keuangan umpamanya, yang juga menjadi isu besar di Sabah dan Sarawak, soal kuasa meluluskan projek-projek dan juga pengiktirafan kepada tenaga jentera di Sabah dan Sarawak, itu dah disiapkan oleh Kementerian Kewangan dan akan menyerahkan kepada TPM untuk Sri Fadilah untuk memperkongsikan dan mengangkat semula kepada saya untuk dibentangkan kepada mesyuarat Jemaah Menteri bulan depan, minggu depan, maaf. Jadi tindakan undang yang lain yang kita tekankan adalah soal tata kelola, ya. Kerana isu ini besar dalam negara kita, untuk kita kembali kepada dasar, membersihkan jentera kerajaan dan mengelak daripada apa bentuk keterlanjuran yang pernah berlaku dulu. Jadi kita akui beberapa kenyataan ini dan kita mahu maju.
Tetapi pusat perhatian kita adalah penjanaan pertumbuhan ekonomi yang harus memberi perhatian kepada bukan saja di Semenanjung tapi bersama dengan Sabah dan Sarawak. Jadi ini suatu penekanan yang lebih, bagi saya lebih national, ya, mengambil kira kesenjangan yang lebih melebar di antara wilayah, di antara golongan kaya dan miskin, dan ini akan diberikan tumpuan. Setakat ini saya boleh sebut dalam beberapa sidang Jemaah Menteri, saya rasa bangga bahawa ada kesungguhan untuk mengatur dasar dan menetapkan dasar dan mengatur program yang selari dengan semangat yang disepakati dalam memorandum ini. Saya lupa bagi kredit kepada pasukan kerja yang berangkat. You see and read the what has been crafted. I must thank the committee representing all parties. Intense negotiations to enter into an understanding, and I think the commitment is, of course, to support a stable government which will hopefully finish the term. And I think I am at least personally reading the statement and engaging with party chiefs. I am extremely encouraged. There is trust, and there is, of course, trust is a major criteria here, and there is a firm commitment. In fact, even in these civil negotiations, I mean, President here and Premier would agree with me that it is not that difficult. And you agree on the broad parameters and broad policies, including to ensure the government is stable. We concede that no party managed to have a clear majority. Therefore, on the advice of the Agong and Raja-Raja Melayu, I think it makes a lot of sense that we have to achieve this sort of understanding based on shared principles and policies, and that we have done so, and there's no reason why we should be talking in terms of fragility or problems to be encountered. It would depend largely on me and the team, and I think I'm fully satisfied. And probably if my colleagues would like to add. Thank you, Yang Berhormat Prime Minister. Our party in Sarawak give emphasis on stability of the government of Malaysia, and therefore Datuk Seri Anwar Ibrahim can bring about this strong federal government that will help for us to recover from the problem we will be facing after the pandemic 19. The Sarawak parties subscribe to that. The most important thing is for Malaysia to be stable, and then we have to majukan ekonomi kita, and that is our top priority. And therefore, Datuk Seri Anwar as Prime Minister give views collectively on our behalf. We trust him to pursue our development agenda. At the same time, to help our rakyat in terms of transforming our economy. Particularly next year, it is projected that our economy will not be that good, and we need all this effort to help Malaysia regain its position in this economic reformation. Thank you. Sila kalau Presiden pengurusi BN nak tambah. Bagi Barisan Nasional, permuafakatan ini yang diterjemahkan dalam bentuk persefahaman yang telah
ditandatangani setelah suatu proses artikulasi terhadap hal-hal yang termaktub di dalam perlembagaan menjadi persetujuan bersama, di mana terdapat pada peringkat awalnya kekhawatiran mengenai kedudukan agama Islam, kedudukan orang-orang Melayu, hak istimewa, kedudukan bahasa Melayu dan institusi Raja-Raja Melayu yang didalatkan. 4 prinsip dalam perlembagaan ini menjadi persetujuan utama kepada janjian ini. Yang keduanya, kerajaan yang stabil mesti diwujudkan kerana kita harus memberikan keutamaan kepada kesejahteraan kepada rakyat. Dan yang ketiganya ialah soal menjana ekonomi mengikut pertumbuhan yang disasarkan, kerana harapan terlalu tinggi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri dan pimpinan baru. Dokongan inilah yang menjadi wadah kepada Barisan Nasional dan tentunya rakan-rakan lain juga untuk mendukung kekuatan Datuk Seri Anwar yang turut diberikan dokongan yang kuat daripada parti-parti yang telah menandatangani perjanjian ini, dan tentunya terjemahan di dalam bentuk pelbagai, terutamanya di dalam persidangan Dewan Rakyat dan juga pengemukaan usul-usul di persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebagai keutamaan bagi mewujudkan kestabilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak Gabungan Rakyat Sabah, kita amat mendukung kuat kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi kita ini adalah sesuatu yang cukup istimewa untuk menyatupadukan rakyat Malaysia dan juga memberi kestabilan politik bukan saja di peringkat persekutuan tetapi juga di negeri Sabah. Kita di Sabah amat memerlukan suasana seumpama ini kerana ianya boleh memberi suatu harapan yang begitu baik dan tinggi kepada Sabah, terutama dalam aspek ekonomi dan juga pembangunan di Sabah, sebuah negeri yang agak besar. Dan inilah matlamat kita, dan saya yakin kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini akan menjadi satu kerajaan yang kuat dan satu kerajaan yang diharapkan oleh rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, hari ini hari yang amat bersejarah bagi negara Malaysia. Sudah pasti bukan hanya rentetan daripada apa yang berlaku sebelum ini. Dan saya yakin dengan terjemahnya satu permufakatan yang kita yakin akan dapat memantapkan suasana politik dalam negara kita. Bukan hanya perlu dipaparkan di dalam negara, bahkan juga di peringkat luar negara. Bila ada kestabilan politik, sudah yakin, kita pasti bahawa ekonomi juga akan turut stabil. Dan salah satu perkara yang saya amat tertarik dalam kandungan perjanjian ini, perkara yang 9, iaitu semangat 1963, the spirit of 63, formation of Malaysia, which is embedded in this formations of unity government. I believe, and this is how we can realize better Malaysia, that you can unite. But at the same time, yang penting kepada kita ialah kestabilan politik. Sudah pasti akan menghasilkan kestabilan ekonomi kepada negara kita. Terima kasih banyak dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, Terima kasihlah penghormatan yang diberi kepada kami daripada Sabah dan Sarawak. Hanya saya mendoakan moga-moga negara kita dalam keadaan yang aman, dan kita yang telah menandangi pemufakatan ini akan terus berusaha
untuk membangunkan negara dengan dasar-dasar yang boleh memacukan pembangunan kita dengan teratur. Dan sudah tentu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dengan latar belakang beliau dan pengalaman beliau, saya percaya dapat meneruskan usaha-usaha yang dikendaki oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berbilang agama dan juga mempunyai budaya yang masing-masing. Bagi kami dari Sarawak dan mungkin rakan saya daripada Sabah, sudah tentu berharap bahawa negara kita akan terus maju ke hadapan dan dihormati oleh rakan-rakan negara yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ni. Mohon duduk yang kat depan duduk untuk gambar. Ini batang air dan sejarah. Yes, 1985. Oh, ini batang air. Okey.